Salam sejahtera, nama saya Hendrika Cecilia Ros, nomor matriks BF25160-284. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang skandal SRC International. Skandal SRC International berkait rapat dengan bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Najib Razak yang didapati bersalah menyeleweng dana sebanyak 42 juta ringgit daripada syarikat milik kerajaan. SRC International sendirian berhad iaitu anak syarikat 1MDB menjadi pusat kontroversi apabila dana yang sepatutnya digunakan untuk pelaburan strategik negara didakwa disalahgunakan. Pada Julai 2018, Najib Razak dituduh atas kesalahan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram melibatkan dana sebanyak 42 juta ringgit. Perbicaraan panjang akhirnya membawa kepada sabitan bersalah dengan hukuman penjara 12 tahun serta denda besar yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada Ogos 2022. Kes ini menjadi simbol utama isu rasuah dan salah guna kuasa dalam Malaysia, sekaligus mencetuskan kesedaran awam tentang keperluan ketulusan dan integriti dalam pengurusan dana negara. Salam sejahtera kepada dokter dan rakan-rakan sekalian. Saya Jericho Joni di T25110158 akan membentang latar belakang skandal. Yang pertama, penubuhan SRC International. Ditubuhkan pada 7 Januari 2011 untuk pelaburan dalam aktiviti pelombongan dan tenaga. Pernah menjadi anak syarikat 1MDB sebelum dipisahkan pada 2012. Yang kedua, pinjaman RM 4 bilion daripada KWAP. Penerimaan pinjaman yang besar daripada kumpulan wang amanah pension KWAP untuk pelaburan. Penggunaan dana dipersoalkan karena berlaku pemindahan wang tanpa tinjauan pelaburan. Kekurangan rekod transaksi dan tiada kelulusan pihak berkepentingan dan berlaku penyelewengan dan salah guna dana. Yang ketiga, kegagalan takdir urus kontrak. Bahagian pengurusan gagal memastikan kawalan dalaman dan pemantauan keuangan yang berkesan. Kurang pengawasan pihak lembaga dan salah guna kuasa. Akhir sekali, siasatan dan tindakan undang-undang dibawa kepada siasatan PRM dan dibicarakan mahkamah. Skandal keuangan terbesar di Malaysia. Nama saya Joanne dan saya akan menghuraikan tentang isu utama dalam skandal tersebut. Pertamanya adalah penyalahgunaan kuasa oleh pihak pengurusan. Pihak pengurusan tertinggi menggunakan kuasa mereka untuk meluluskan transaksi kewangan tanpa kawalan dan tiada semakan dalaman yang telah dilakukan. Kedua adalah kelemahan sistem kawalan dalaman. Audit dalaman itu tidak dijalankan secara menyeluruh dan tiada prosedur semakan yang kukuh untuk kesan penyalahgunaan dana. Selain itu, juga terdapat kekurangan pemantauan daripada pihak yang berkepentingan. Pelabur, KWAP dan pihak berkepentingan itu tidak mendapat laporan yang penuh dan rekod transaksi yang benar juga tidak diberikan. Akhirnya adalah risiko konflik kepentingan. Kepentingan individu ini mempengaruhi keputusan kewangan. Keputusan dibuat bukan berdasarkan kepentingan syarikat ataupun pemegang amanah dana. Terdapat 3 punca yang menyebabkan skandal. Yang pertama, kelemahan kawalan dalaman. Yang kedua, kurang pemantauan dan pengauditan. Yang ketiga, amalan pengurusan yang tidak beretika.
Skandal ini berlaku akibat kegagalan sistem kawalan dana syarikat. Kurangnya pemantauan dan audit berkala menyebabkan salah laku tidak bisa lebih awal. Selain itu, nilai etika yang lemah dalam pengurusan turut menyumbang kepada berlakunya skandal ini. Hai, nama saya Chow Bin. Pada slide ini, saya akan menerangkan tentang kesan skandal terhadap syarikat serta pekerja dan masyarakat. Yang pertama, kesan kepada syarikat. Skandal boleh menyebabkan reputasi syarikat tercemar, terutamanya di peringkat antarabangsa. Apabila imej syarikat rosak, kepercayaan pelanggan dan pelabur akan berkurang. Selain itu, syarikat juga mungkin mengalami kerugian keuangan sama ada akibat denda, tindakan undang-undang, atau kehilangan pelanggan. Keadaan ini juga boleh menyebabkan penurunan pelaburan karena pelabur tidak yakin terhadap kestabilan dan integriti syarikat. Seterusnya, kesan kedua yaitu kesan kepada pekerja dan masyarakat. Pekerja sering menghadapi tekanan dan ketidakpastian pekerjaan. Terutamanya jika syarikat terpaksa mengecilkan operasi atau memberhentikan pekerja. Hal ini boleh memberi kesan kepada motivasi dan kesejahteraan mereka. Dari sudut masyarakat pula, skandal boleh menyebabkan kepercayaan terhadap integriti syarikat dan industri berkaitan semakin menurun, sekaligus memberi kesan negatif kepada imej keseluruhan industri. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera. Saya Chong Yi Hong dan saya akan membentangkan tindakan undang-undang terhadap kes skandal SRC International. Tindakan undang-undang telah dijalankan terhadap kes skandal tersebut dan didapati bahawa Datuk Seri Najib Razak didakwa atas 7 pertuduhan, iaitu 1 pertuduhan penyalahgunaan kuasa, 3 pertuduhan pecah amanah CBT dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram. Perbicaraan bermula pada tahun 2019 dan mahkamah mendapati beliau bersalah pada tahun 2020. Hukuman yang dijatuhkan termasuk penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Kes ini kemudian dibawa ke Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Namun, keputusan sabitan dikekalkan. Walaupun proses perbicaraan ini masih diperdebatkan dalam politik dan masyarakat, ia menjadi kes penting dalam sejarah kehakiman Malaysia. Kerana ini adalah kali pertama seorang bekas Perdana Menteri disabitkan kesalahan jenayah. Selamat pagi kepada Doktor. Saya Felicia Niga. Saya akan membentangkan reaksi masyarakat politik dan pelabur terhadap skandal RSC International. Reaksi masyarakat. Masyarakat menunjukkan kemarahan dan kekecewaan terhadap penyalahgunaan dana awam. Kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dan institusi awam terjejas. Rakyat menuntut keadilan tanpa pilihan kasih terhadap perasuah berlaku untuk skandal RSC International. Kritikan dilakukan di media sosial menyebabkan kes ini mendapat banyak perhatian daripada orang luar. Reaksi politik menjadi isu utama perdebatan politik. Pembangkang menggunakan kes ini untuk mengkritik kelemahan tabir urus rasuah. Kerajaan menghadapi tekanan untuk membaiki sistem ketelusan dan accountability. Imej dan kestabilan politik negara terjejas. Yang terakhir, reaksi pelabur. Pelabur menjadi lebih berhati-hati untuk memilih syarikat kerajaan yang ingin mereka laburkan. Mereka bimbang terhadap risiko takbir urus dan ketulusan kewangan yang akan dijalankan di syarikat tersebut. Keyakinan pelabur terhadap syarikat kerajaan terjejas menyebabkan pelabur tidak lagi ingin melabur di syarikat kerajaan. Terima kasih. Kesan skandal ini terhadap rasuah ialah yang pertama, kesan daripada politik. Imej dan kredibiliti negara terjejas. Tekanan kepimpinan politik yang lebih telus dan bertanggungjawab semakin meningkat. Yang kedua, kesan daripada undang-undang ialah kebebasan dan integriti sistem kehakiman diuji, menjadi penanda aras untuk penguatkuasaan undang-undang terhadap kes rasuah. Prinsip tiada siapa label daripada undang-undang dikukuhkan. Manakala kesan daripada sosial ialah kesedaran masyarakat terhadap isu rasuah dan salah guna kuasa meningkat. Rakyat juga mendorong tuntutan tadbir urus yang lebih baik.
Dan yang terakhir, kesan daripada ekonomi ialah pelabur tempatan dan asing kurang yakin untuk melabur, aliran pelaburan asing akan berkurang dan kestabilan ekonomi negara terjejas. Pengajaran yang kita boleh mengambil daripada skandal SRC International yang pertama ialah pentingnya keteluasan dalam government linked companies iaitu GLC. Yang kita boleh faham ialah dana awam mesti diaudit secara bebas dan tidak boleh disalahgunakan oleh mana-mana individu. Yang kedua ialah accountability pemimpin, yang jawatan tinggi adalah bukan alasan untuk terlepas daripada undang-undang. Yang ketiga ialah reinformasi institusi, kewangan dan undang-undang. Maksudnya sistem pengawasan perlu diperketatkan supaya kejadian sama tidak berulang-ulang lagi. Yang keempat ialah peranan masyarakat dalam demokrasi. Maksudnya skandal ini menunjukkan pentingnya media bebas, rakyat yang berani bersuara dan juga sistem kehakiman yang bebas daripada pengaruh politik. Nama saya Punishwan Aragi Tambi Raja. Saya ingin menerangkan tentang cadangan pencegahan bagi mengelakkan skandal seperti ini daripada berulang pada masa hadapan. Cadangan pertama ialah memperketatkan kawalan dalaman. Syarikat perlu memastikan setiap proses kewangan dan operasi dipantau dengan teliti, termasuk pemisahan tugas serta kelulusan berperingkat bagi mengurangkan risiko penyelewaan. Dan cadangan kedua ialah audit berkala dan bebas. Audit yang dijalankan secara konsisten oleh pihak luar dapat memastikan ketulusan, mengesan kelemahan sistem lebih awal dan menghalang sebarang salah guna kuasa juga. Selain itu, latihan etika kepada pekerja juga amat penting. Melalui latihan ini, pekerja dapat memahami nilai integriti, tanggungjawab dan kesan negatif rasuah terhadap organisasi serta masyarakat. Kesimpulannya, bagi mengelakkan skandal seperti ini berulang, syarikat perlu memperbaiki sistem kawalan dalaman dan juga menjalankan audit secara berkala dan membina budaya kerja yang berintegriti melalui latihan etika. Dan langkah-langkah ini juga bukan sahaja melindungi organisasi, malah meningkatkan kepercayaan kepada pihak berkepentingan. Kesimpulannya, kes SRC International bukan hanya tentang RM4 bilion ataupun RM42 juta. Ia adalah kisah bagaimana kelemahan sistem kecuaian pengawasan dan salah guna kuasa boleh memusnahkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Skandal ini menjadi pengajaran besar untuk generasi kita bahawa integriti bukan sekadar slogan tetapi asas kepada pembangunan negara. Jika takbir urus gagal, maka ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyat turut akan terjejas. Oleh itu, memahami skandal ini penting supaya kita membina sistem yang lebih kukuh dan memastikan pengurusan dana awam tidak disalahgunakan lagi.